Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ni dipertemukan lagi dalam pelajaran agama. Okay, sebelum kita ni memulakan isi pelajaran, marilah kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Okay, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita ni belajar tajuk baru iaitu pelajaran istimewanya manusia. Apakah dia keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia? Cuba pelajar-pelajar lihat apakah gambar yang ada terdapat di skrin tersebut. Apa ni? Gambar? Hari ini kita ni belajar mengenai dengan tajuk tangan. Salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia adalah tangan. Okey, muka surat 42 hingga 46. Okey, pertama adalah mengenai dengan tangan. Kata ni mesti mengetahui apakah dia tangan. Okey, satu. Tangan merupakan salah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nikmat ini adalah rezeki, adalah kebaikan. Allah Taala memberikan satu rezeki iaitu nikmat tangan kepada manusia. Yang kedua, tangan adalah salah satu anggota wudu. Tangan kita ini adalah termasuk di dalam anggota wudu. Yang ketiga, tanpa tangan, kita tidak dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dan sempurna. Cuba pelajar-pelajar lihat di dalam gambar tersebut. Kesian seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai tangan. Ia susah untuk melakukan pekerjaan. Contoh pekerjaan makan. Yang keempat, manusia hendaklah menggunakan nikmat tangan dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ni sebagai hamba Allah ni yang diberikan sempurna, mestilah kata ni sentiasa bersyukur, berterima kasih atas pemberian yang Allah Taala berikan kepada kita ni. Okey, fungsi tangan. Tajuknya adalah fungsi tangan. Fungsi tangan itu banyak dan penting untuk kesejahteraan hidup manusia. Antaranya ialah untuk apa? Apakah dia pekerjaan tangan kita ni? Iaitu menadah tangan ketika kita ni berdoa. Kalau mendengar doa, sama ada doa azan di dalam kereta, di dalam rumah, kita ni digalakkan untuk mendadah tangan sama-sama membaca doa selepas azan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, melakukan rutin harian seperti menulis, menyuap makanan dan mengangkat barang. Ini kehidupan seharian kita ni. Menulis, makan, mengangkat barang, membuang sampah, mencuci piring dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti menolong ibu bapa, guru dan orang yang sudah tua. Yang kata ni mesti kita ni tolong ibu bapa ataupun cikgu ataupun orang lebih tua. Ini adalah fungsi tangan. Dan yang keempat adalah bersalaman dengan mahram. Mahram ini adalah keluarga, ibu bapa, adik-beradik. Itu adalah mahram. Seterusnya adalah yang kelima, mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran ini artinya yang dimurkai, yang Allah Ta'ala marah. Jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala marah, jangan dibuat. Lagi fungsinya adalah untuk mengeluarkan sedekah. Tangan katanya ni, cara katanya untuk memberikan sesuatu kepada orang adalah melalui tangan. Seterusnya,
berzikir dan bertasbih mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi tangan ia juga adalah untuk kita ni berzikir menggunakan tasbih. Ni cara-cara kita ni untuk bertasbih ataupun berzikir menggunakan sesuatu benda yang dipanggil tasbih. Dan seterusnya berinteraksi menggunakan isyarat. Ini jika kalau ada orang yang bisu atau yang tidak mendengar, mereka akan menggunakan tangan untuk isyarat. Dan akhir sekali adalah tangan ini juga menjadi saksi terhadap amal perbuatan manusia di akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang terjemahannya. Pada hari itu kami mengunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami yakni kesalahan masing-masing. Dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Di akhirat nanti segala mulut kita ni, segala mata kita ni semua akan ditutup. Jadi yang akan menjadi saksi adalah tangan, kaki dan anggota tubuh badan manusia yang akan bercakap pada akhirat. Jadi berhati-hatilah kita ni dalam menggunakan nikmat tangan. Seterusnya adalah bagaimana cara kita ni untuk memelihara tangan. Antara cara memelihara tangan yang dituntut dalam Islam itu ialah pertama, sentiasa dalam keadaan berudu supaya tangan kita ni sentiasa terjaga dalam keadaan yang baik, maka kita ni mestilah sentiasa dalam keadaan yang berudu. Yang kedua, bersalam dengan orang yang alim dengan menjaga batas-batas syarak. Ni kita ni digalakkan untuk sentiasa bersalam bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai supaya segala aura kebaikannya tu masuk arah diri kita ni. Seterusnya adalah menahan tangan daripada merosak dan mengambil hak orang lain. Ni contoh dalam gambar. Kalau bukan hak kamu, bukan kepunyaan kamu, maka jangan mengambil orang lain punya barang. Jangan mencuri. Ingatkan tu, tahan. Kalau kamu pun kan mau barang itu, pinta. Terus terang meminta barang tersebut. Jangan mengambil. Seterusnya adalah sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan tangan. Lebih-lebih lagi pada sekarang, pada musim ini adalah musim virus COVID-19. Jadi kita ni mestilah sentiasa menjaga kebersihan tangan. Jangan biarkan tangan itu kotor. Kalau tangan itu kotor, mudah kita ni mendapat penyakit. Jadi kita ni sentiasalah mencuci tangan bila tangan kita ni tu terasa kotor. Seterusnya, bagaimana cara kita ni untuk memelihara tangan? Yang kelima, tidak menyakiti atau memukul orang lain dan haiwan. Jika Allah Ta'ala sudah memberikan kita ni nikmat tangan, maka janganlah kita ni membuat perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, iaitu menyakiti ataupun memukul orang lain dan mencederakan haiwan. Yang keenam, bagaimana caranya lagi? Tidak memugut atau merosakkan harta benda awam. Contoh di dalam gambar, merosakkan, memugut, menghancurkan, membinasakan itu adalah perkara-perkara yang dilarang. Yang ketujuh adalah caranya ialah tidak menyentuh orang yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini yang bukannya adik-beradik. Kata ni dah boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Jika kamu ada kawan sama ada boyfriend ataupun girlfriend, itu yang bukan mahram kamu tidak boleh bersentuhan. Jadi ini adalah antara cara-cara kita ni untuk memelihara tangan. Seterusnya adalah
Akibat tidak memelihara tangan. Ini orang yang tidak menjaga tangannya. Antara akibat orang yang tidak memelihara tangan itu ialah, pertama, apakah dia berdosa jika digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syara. Contoh tadi mencuri, merompak, memugut, merosakkan harta benda awam. Itu adalah berdosa. Seterusnya, jatuh maruah diri sendiri. Ini artinya kita ni dah mendapat malu. Bukan saja diri sendiri, malahan keluarga pun terbabit. Jika iaitu disabitkan dengan kesalahan merompak, membunuh, mencuri dan sebagainya. Yang ketiga, mudah dijangkiti penyakit jika kebersihan diabaikan. Tadi cikgu cakap musim COVID ni kita ni mestilah sentiasa menjaga kebersihan diri, terutama sebelum makan. Kita ni mestilah cuci tangan. Seterusnya, dihukum atau didenda jika sabit kesalahan seperti mencuri dan memugut, membunuh, merompak. Jika didapati ataupun sabit kesalahan, maka ia akan didenda. Apa dia lagi akibat orang yang tidak memelihara tangannya? Yang kelima adalah terjejas hubungan silaturahim jika digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Contohnya bergaduh. Ni bertumbuk. Boleh adik-beradik ataupun jiran tetangga ataupun sesiapa saja akan merosakkan hubungan silaturahim. Yang ketujuh, tidak disenangi oleh masyarakat. Jika orang itu sentiasa dalam keadaan yang mencuri, merompak, membunuh, memugut, ia tidak akan disenangi oleh orang yang sekeliling kita ni. Dan yang ketujuh, akhir sekali, terjejas keamanan dan keharmonian negara. Apabila sudah terjadinya segala kejahatan-kejahatan, bukan saja jiran tetangga, bukan saja keluarga, tetapi negara pun terikut terjejas kerana tidak ada keamanan dan tidak ada lagi keharmonian kerana dikelilingi oleh jenayah. Ingat tu. Jadi na'uzubillah min zalik. Semoga kata ni dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan akhir sekali adalah jadi kata ni dalam hidup masa ni mestilah sentiasa menggunakan nikmat tangan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kepada kemungkaran yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka, menyebabkan Allah Ta'ala marah. Jadi kata ni mestilah beringat-ingat ataupun berwaspada ketika menggunakan nikmat tangan. Semoga pelajar-pelajar dapat memahami dan mempelajari serta membaca isi pelajaran mengenai tangan dengan sebaik-baiknya. Semoga pelajaran ini membagi manfaat kepada kita ni semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.